Okey, boya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah Taala. Hari ini hari Rabu, 17 Februari 2021. Alhamdulillah boya. Last kelas kita malam bila Hari apa ibu? Hari Ahad ke Sabtu hari tu? Last kelas kita malam. Saya tak ingat hari apa. Ingat tak ibu? 13 Ustaz. Hari apa tu ibu? 13 saya apa Tu. Ada mesti lupa dah. 13 hari Ahad kot kan? Jumaat Ustaz, Jumaat. Oh, Jumaat lah. Sudah berapa hari dah ibu Ustaz, kita terlambat masuk ni. Tak apa ibu, tak apa. Okey. Ibu jadi hari ni kita sambung lah Kita sambung yang hari tu ni tak habis. Kaedah ke-12 itu kan? Kaedah ke-12 tak habis lagi kan? Kaedah ke-12 tak habis lagi. Jadi kita sambung kaedah ke-12 ibu ayahnya, insya-Allah. Boleh Yang bawah tu tak habis lagi. Okey. Dia jadi problem sikit pasal dia tak automatik masuk ni. Saya kena admit seorang-seorang. Jadi dia makan masa sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Baharia Ibu Baharia, Ibu Maimunah, Kak Mazidah, Ibu Zanita, Ibu Rosnah, Ibu Makcik Nis Rizal dan semualah. Lepas ni kalau ibu ayah bagi salam dah masuk kelas. Kalau saya tak jawab, maaf ibu ayah Okey, pasal kita nak utamakan pelajaran kelas. Boleh buka surat 36 Muka surat 36. Okey. Ibu ayah yang sebelum dapat buku lagi, tak apa dah, tunggu dulu insya-Allah. Nanti bila dah dapat buku, tengok balik video ni. Okey. Kita masih bincang pasal masdar Kita masih bincang pasal masdar muka surat 36. Kita tengok pada jadual. Jadual tu macam kita dah bincang hari tu lah. Okey ibu ayah Maaf semua saya tak jawab salam lagi lah pasal kita terus tumpu. Cukup yang bagi salam yang mula-mula tadi saya jawab. Berdasarkan jadual di atas, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Berdasarkan jadual di atas, kita boleh buat kesimpulan berikut. Okey. Sekiranya kata kerja itu mempunyai imbuhan alif ataupun hamzah di awalnya, sekiranya kata kerja ada imbuhan alif ataupun hamzah di awalnya, maka masdarnya dibentuk dengan mengekalkan huruf tersebut di awalnya dan letakkan huruf alif satu lagi sebelum huruf akhir. Ulang balik Sekiranya kata kerja itu mempunyai imbuhan alif atau hamzah. Cuba tengok yang atas sekali, muka surat 36, atas sekali. Nampak ibu atas sekali. Okey. Sekiranya kata kerja itu nampak semuanya mula sama ada mula dengan hamzah ataupun mula dengan alif. Betul ibu ayah Semuanya mula dengan hamzah ataupun mula dengan alif. Sama ada af'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala. Okey, sama ada mula dengan hamzah ataupun mula dengan alif. Ibu ayah suara saya sangkut-sangkut ke jelas? Macam gambar saya ni macam sangkut-sangkut. Ibu ayah dengar suara saya sangkut-sangkut ke jelas? Jelas Okey, alhamdulillah jelas. Saya risau pasal gambar saya macam sangkut-sangkut tadi. Jelas alhamdulillah. Jadi ibu ayah maka masdarnya dibentuk dengan mengekalkan huruf tersebut di awalnya dan letakkan huruf alif satu lagi sebelum huruf akhir. Okey. Jadi kesimpulannya, kalau mula fi'il madhi itu dengan alif ataupun dengan hamzah, okey, sama ada mula dengan alif ataupun mula dengan hamzah, maka masdarnya dibentuk dengan mengekalkan huruf tersebut. Maksudnya masdar pun mula dengan alif. Masdar pun mula dengan alif. Saya ulang lagi sekali. Kalau fi'il madhi mula dengan alif ataupun hamzah, maka masdarnya mesti mula dengan alif. Dan sebelum akhir. Akhir kan huruf lam tu kan. Af'ala, ala. Lafzul huruf lam, sebelum lam tambah huruf alif. Okey, sebelum lam tambahkan huruf alif dan letakkan huruf alif satu lagi sebelum huruf akhir. Kaedah ini melibatkan wazan 2, 5, 6, 9.
wazan 2, 5, 6, 9. Okey. Bagi kata kerja yang berimbuhan ta dan alif ataupun ta dan sabdu. Okey. Bagi kata kerja yang berimbuhan tambah ta kat depan dan belakangnya ada alif dan tambah ta dan alif, maksudnya ta, lepas tu fa, lepas tu alif. Kan 3 huruf asal kan fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Sebelum fa tu dimulakan dengan ta, iaitu pada tafa'ala dan juga tafa'ala. Tengok jadual ni Bu Ayah ya. Muka surat 36 tu tengok jadual. Okey. Sama ada, itu dah mula dengan ta. Dan sama ada ta alif iaitu tafa'ala ataupun ta sabdu. Tafa'ala. Maka caranya amat mudah iaitu hanya bariskan sebelum akhirnya. Maksudnya sebelum akhir tukar baris depan. Kan tadi tafa'ala. Tafa'ala. Jadi huruf sebelum akhir huruf ain tukar baris depan. Jadi tafa'ul. Kalau kita sebut biasa tafa'ulun. Tafa'ulun. Okey, kalau sebut biasalah. Tapi kalau kita sebut madhi mudhari' masdar, tafa'ala mudhari'nya ya tafa'alu, masdarnya tafa'ulan. Kalau sebut macam tu, maka bentuknya akan jadi macam tu. Okay. Kalau tafa'ala, tafa'ala ya tafa'alu, masdarnya ain tu tukar baris depan. Tafa'ulan. Begitu. Jadi kalau kita sebut tafa'ul sajalah, sebut biasa tafa'ulun, tafa'ul. Tapi kalau sebut mandi mudhari' masdar, tafa'ulan, begitu Ibu Ayah ya. Contoh yang diberikan, takasur. Takasur ni suku himpun harta banyak-banyak. Okey, taqallub ni berubah ataupun terbalikkan. Okey. Jadi kalau contoh takasur tu, alhaakumut takasur kan. Kalau fi'il madhinya takasara, takasara. Mudhari'nya ya takasaru. Masdarnya takasuran, takasuran. Itu ketika mana kita susun madhi mudhari' masdar. Jadi kalau kita baca dalam Quran, alhaakumut takasur, kan alhaakum at-takasur. Maka at-takasur di situ masdar. Tapi dalam ayat itu dia jadi fa'il. Pasal tu kita baca dia dengan baris depan. Tak apa, itu kemudian lah. Yang penting ni Ibu Ayah, siapa baru tahu yang kita baca alhaakumut takasur. Kita semua hafal surah tu. Siapa baru tahu at-takasur itu masdar? Siapa baru tahu? Masdar daripada bab tafa'ala. Malam ni baru tahu. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Siapa yang baru, komen baru. Ulang kaji atau baru? Tulis orang kaji atau baru. Jangan komen saya. Ulang kaji atau baru? Baru Ibu ya? Okey. Jadi rupanya Ibu Ayah yang kita dah hafal dalam surah tu. Rupanya baru hari ni tahu. Oh, rupanya takasur tu masdar daripada tafa'ul asalnya. Macam tu, masya-Allah, tabarakallah. Siapa tahu tahajud tu masdar. Tahajjada ya tahajjadu tahajjudan. Jadi Ibu, kalimat tahajud siapa yang baru? Siapa yang ulang kaji? Rasa semua baru lah kot. Kan? Semua baru tahu. Waalaikumsalam Ibu Maslina, masya-Allah. Semua baru tahu tahajud itu masdar rupanya. Masdar daripada tafa'ala, masya-Allah, tabarakallah Ibu. Rupanya lepas ni Ibu Ayah akan tengok lagi. Banyak lagi perkataan. Kan? Istilah-istilah yang kita biasa jumpa, takaful. Oh, takaful Ustaz, takaful. Takaful tu masdar lah daripada takafala. Ya Allah Ustaz, ya ke? Saya ejen takaful. Dengan iklan oleh Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala semua, insya-Allah. Seronok pasaran ni. Okey. Jadi dia melibatkan wazan 7 dan 8. Wazan 7 dan 8. Yang ibu-ibu yang baru belajar, Ustaz apa benda pula wazan 7, 8 tu? Apa benda wazan 2, 5 dan 9? Itulah saya kata pada Ibu Ayah, siapa yang baru join, silakan dengar audio, silakan dengar syarah sekarang. Surat 36, kan saya kata wajib ada buku. Siapa yang join tapi tak ada buku, saya minta maaf lah, tak dapat nak tolong. Pasal kita dah 3 minggu dah macam ni. Kalau tak ada buku lagi, dah lama join tak ada buku, saya minta maaf. Tapi Ibu Ayah yang dah ada buku, surat 36, tapi main skip-skip. Kelas ni main skip-skip. Tiba-tiba, apa benda Ustaz wazan 7, 8? Ibu wajib dengar balik semua syarah-syarah belakang ni.
dengar dengan teliti dan salin. Saya mewajibkan kalau nak belajar lah. Saya tak semak pun tapi saya mewajibkan ibu-ibu salin nota-nota yang saya syarah tu. Pasal apa? Bila ibu salin, ibu-ibu akan faham. Kalau kita tak salin, terus main skip-skip, nanti kan tak faham ya. Okey. Cuma untuk kata kerja berimbuhan. Poin ketiga. Cuma untuk kata kerja berimbuhan sabdu. Maksudnya yang tambah sabdu di tengahnya, iaitu bagi wazan 3 dan 4. Kan? Sahaja anda kena hafal kaedah membentuknya. Cuma untuk kata berimbuhan, ya, berimbuhan sabdu di tengahnya. Okey, atau alif bagi wazan 3 dan 4. Apa dia wazan 3 ibu ya? Wazan 3 kan fa'ala. Wazan 3 nampak? Wazan 3 fa'ala. Maksudnya wazan 3 fa'ala yang baris keempat ni. Dalam jadual baris keempat. Silau sangat ke? Baris keempat. Ni goyah ya. Dalam jadual ni nampak? Fa'ala kan baris keempat tu. Okey. Maksudnya cuma untuk kata kerja berimbuhan sabdu di tengahnya, iaitu fa'ala tu baris keempat tu, iaitu wazan ketiga yang dalam jadual ni baris keempat fa'ala, atau alif. Ada tambahan alif bagi ada tambah alif iaitu fa'ala wazan 4. Wazan 1 kan fa'ilam. Wazan 1 fa'ilam. Boleh baca fa'ala, fa'ula, fa'ila. Wazan 2 af'ala. Wazan 3 fa'ala. Wazan keempat fa'ala. Jadi yang dimasukkan di sini wazan ketiga dan keempat. Yang ketiga yang sabdu tu fa'ala. Wazan keempat yang tambah alif fa'ala. Sahaja anda kena hafal kaedah membentuknya sedikit saja. Kena hafal kaedah membentuknya sedikit saja. Pasal apa? Fa'ala dengan fa'ala ni masdarnya kita kena tahu masdar ni macam mana. Okey, contohlah. Saya kata tengok wazan yang ketiga, apa ni? Baris ketiga fa'ala tu. Fa'ala. Kena hafal sikit je. Untuk fa'ala masdarnya ada dua. Masdarnya ada dua. Fa'ala masdarnya ada dua. Satu mula dengan mim baris depan dan belakangnya tambah ta marbutah. Okey. Contoh fa'ala dibagi mujadalah. Pengarang bagi mujadalah. Mujadalah ni berjidal. Okey. Tengok jadalah. Fa'ala jadalah. Masdar ni macam mana? Tambah mim baris depan dulu. Jadi jadalah jadi mujadalah. Ulang balik fi'il madhi jadi jadalah. Fa'ala jadalah. Untuk masdar, untuk yang ini, yang tambah alif tadi tu, fa'ala tadi, jadalah, masdar. Ada dua jenis. Pertama, mula dengan mim dulu. Mula dengan mim baris depan. Jadi, jadalah, mula dengan mim, mujadalah. Tak ambil lagi. Baru mujadalah. Tambah ta marbutah kat belakang. Nampak? Tambah ta marbutah kat belakang jadi mujadalah. Mujadalah. Boleh buat ya? Mujadalah. Kan ada kan surah Al-Mujadalah dan Mujadalah berdebat ataupun jidal. Siapa biasa dengar kedua-dua perkataan mujadalah dan jidal? Siapa biasa dengar komen biasa? Siapa tak biasa komen tak biasa? Saya nak tengok ibu ayah punya kefahaman. Siapa biasa komen biasa? Siapa yang tak biasa komen tak biasa? Mujadalah dengan jidal. Okey. Ada ramai biasa, ramai juga lebih ramai yang tak biasa. Tak, maksud saya Haji Wahab kedua-dua bukan salah satu. Ibu ayah kedua-dua bukan salah satu, kedua-dua. Siapa biasa dengar kedua-dua bukan salah satu ya? Kalau salah satu saja pun kita tak biasa. Okey, maksudnya ramai tak biasa. Jadi rupanya ibu ayah kalau yang biasa dengar tu perkataan mujadalah dan jidal benda sama. Makna yang sama, dia dua-dua masdar. Okey, contoh lain perkataan. Jahada ibu ayah. Jahada bersusah payah, berjihad, bersusah payah. Ya. Ibu ayah. Jahada. Untuk jadikan masdarnya ingat cara pertama mula dengan mim baris depan. Jadi mu. Jadi jahada jadi mujahada. Tapi belum habis lagi.
Ibu ayah kita tak sebut mujahadah, kita sebut mujahadah. Ejaan kita Melayu pun dengan huruf H kat belakang, mujahadah. Jadi kena tambah ta marbutah. Mujahadatan, jahada, yujahidu. Dalam susunan madi mudhari' masdar, masdarnya jadi mujahadatan. Tapi kalau sebut biasa, mujahadah. Okey. Kalau buka kamus akan bagi mujahadah, mujahadatun lah. Mujahadatun. Iaitu bersusah payah. Satu lagi, atau wazan fi'al. Nampak dia bagi. Dalam pengarang bagi fi'alun. Fi'alun. Jihadun. Jihadun. Boleh boyah ya? Okey. Jadi ibu biasa dengar tak? Mujahadah dengan jihad. Siapa yang, saya rasa semua lah. Saya rasa tak payah jawab kot. Semua biasa dengar kan mujahadah dengan jihad. Semua biasa dengar kan? Saya yakin semua biasa dengar. Mujahadah dan juga berjihad. Bermujahadah di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Kedua-dua ni adalah perkataan yang ada dalam bahasa kita dan dah biasa kita dengar. Kan? Okey. Jadi ibu ayah ingat ya, senang saja. Kalau fa'ala iaitu wazan keempat, fa'ala, masdarnya ada berapa ibu ayah masdarnya sekarang ni? Ada berapa bentuk masdarnya? Paling kurang ada berapa? 2, betul. Saya belajar dulu 3. 3 tapi tak apa. Satu lagi tu dia kita jarang dengar. Jadi kita ambil 2 saja. Mujahadatan dengan jihadan ataupun mufa'alah dengan fi'al, begitu ya. Okey. Boleh saya tanya lagi ibu ayah? Saya suka bertanya pada ibu ayah ya. Siapa yang malam ni dia baru tahu rupanya fa'ala itu ada wazan keempat itu ada 2 masdar, 2 bentuk masdar. Siapa baru tahu, siapa ulang kaji? Komen baru atau ulang kaji? Saya nak tahu baru ulang kaji. Oh, semua baru tahu, Masya Allah. Ada ulang kaji, Alhamdulillah tadi nampak ulang kaji. Okey. Dia paling kurang 2 masdar ibu ayah ya. Okey, insya-Allah. Sebelum saya teruskan, ibu ayah cuba sebut perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu pun tak apa yang ibu ayah biasa dengar bunyi dia mudadadah. Itulah. Mufa'alah. Siapa biasa dengar? Apa-apa perkataan lain? Mujahadah dah. Bagus Ibu Asimah. Muhasabah bagus. Muhasabah. Okey, kejap. Stop pada Ibu Namalah kejap. Ibu ayah dengar saya secarahkan. Muhasabah daripada hasabah. Yuhasibu. Masdarnya muhasabah boleh ataupun hisab. Nampak tak? Dua-dua boleh. Insya-Allah. Muhasabah ataupun hisab ibu ayah. Muhasabah pun masdar kepada hasabah yuhasibu. Hisab pun masdar. Masya-Allah. Ibu Nurmala, muamalah bagus, muamalah. Cuma muamalah kita biasa dengar muamalah saja. Imal kita tak ada dengar, imal jarang dengar. Jadi tak semestinya mesti dua-dua. Tak semestinya mesti dua-dua ibu ya. Kadang-kadang salah satu je kita jumpa masdarnya. Macam muamalah contoh bagus, muamalah tapi atau wazan fi'al, imal saya rasa kita jarang dengar lah. Lagi mudharabah bagus. Dia banyak dalam apa ni bab-bab apa ni iktisad ni semua ni kan. Bab-bab muamalah lah. Muamalah ni maksudnya dia sebenarnya boy ya, dia mufa'alah ni dia hubungan antara paling kurang 2 orang. Jadi kalau muamalah saling bekerja. Di satu pihak saling bekerja. Kayak mudharabah. Okey begitulah ya. Kak Azriza muassasah. Muassasah bukan. Kak Azriza muassasah bukan. Muassasah tu dia bukan. Muassasah tu daripada assasa yuassisu ta'sisan muassisun. Dia isim maf'ul muassasah. Muassasun muannasnya muassasah. Itu bukan ya. Ibu Zurina muzakarah bagus. Muzakarah betul. Zakara, yuzakiru, muzakaratan sifatnya muzakir. Okey. Muzakarah betul masya-Allah. Mufa'alah tapi kalau zikar kita tak dengar. Fi'al, zikar tak ada. Kita dengar muzakarah. Muqarabah bukan ibu. Saya rasa muqarabah lebih pada muqarrabah. Qarraba yuqarribu. Takriban muqarribun. Tapi kalau muraqabah ya. Muraqabah tu maksudnya kita sentiasa rasa Allah Taala memerhatikan kita. Itu muraqabah. Murajaah bagus Haji Hasan. Murajaah bagus. Ibu ayah,
banyak tak perkataan sebenarnya yang kita jumpa dalam bahasa kita yang masdar. Ibu ayah, banyak ke sikit sebenarnya? Ini baru bab mufa'alah ni, yang lain-lain. Ya Allah ibu ayah. Kan? Okey, jelas ya? Okey, masya-Allah. Kita teruskan. Kalau fa'ala, fa'ala ada dua masdar, sama ada taf'il. Taf'il ni kita baca dengar lah. Taf'il. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid, itulah. Banyak lagi. Tabligh. Okey. Kalau taf'ilah, taf'ilah pun ada. Contohnya tazkirah. Tazkirah, apa lagi? Banyaklah ya. Okey. Ibu ayah, bagi contoh selain yang saya sebut tadi, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tabligh, yang lain sebut yang lain. Apa lagi? Daripada masdar, daripada fa'ala ni, contoh lain. Cuba siapa nak sebut? Kongsikan ibu ayah. Yang saya dah sebut tadi tu jangan sebut lagi. Tazkir. Boleh tazkir? Okey, tazkir pun boleh. Tazkir pun macam tazkirah juga. Tazkir memberi peringatan, boleh? Apa lagi contoh lain? Tazkir boleh? Taubah bukan ibu. Taubah bukan. Taubah tu masdar daripada taba yatubu, taubatan. Dia sulasi menjeruk Syirin. Bukan. Taubah tu dia masdar. Tapi dia masdar daripada taba yatubu. Ibu Hilalih, tamsil bagus. Daripada masala, mim, salam, sabdu pada sa. Masala membuat perumpamaan. Tamsil maksudnya membuat perumpamaan. Kan? Dia kata tamsilan tu daripada tamsil lah. Okey, bagus. Ibu Hilalih, tamsil daripada masala yumassilu tamsilan. Bagus. Tamsil juga boleh memberi maksud berlakon. Ibu Azimah, tafsir. Bagus, tafsir. Fassara yufassiru tafsiran. Tafsir. Bagus. InsyaAllah. Lagi-lagi ibu yang lagi. Banyak lagi perkataan. Ibu Maslina tak, saya nak, bukan nak fa'il madhi ibu. Ibu fokus, saya nak masdar dia. Bagi masdar saja. Yang masdar pula yang kita biasa dengar dalam bahasa kita. Tasmi'. Cikgu Saiful, betul. Cikgu Saiful, tasmi'. Biasa dengar tasmi' kan. Sekarang ni pun anak-anak yang belajar madrasah ke, belajar online, PDPR ni, terbanyak yang buat apa tu? Tasmi' kan. Tasmi' ni apa maksudnya? Memperdengarkan. Kalau sami'a saja, sami'a 3 huruf. Sami'a sulasi mujarrad, sami'a mendengar. Tapi kalau memperdengarkan, kita panggil tasmi'. Samma'a, fa'ala. Samma'a yusammi'u tasmi'an. Okey, Ibu Makcik Nur Aini, tadbir, bagus, tadbir. Kita belajar dalam mana surah apa tadbir ni ibu ya? Kita belajar dalam surah Sajadah. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu ila akhir ayat. Bagus, tadbir, dabbara yudabbiru tadbiran. Maksudnya apa? Tadbir, mentadbir, bahasa kita sama. Boleh tak ibu yang saya nak lagi 3, tak puas hati lagi. Saya nak ibu yang nampak yang bahasa kita banyak gunakan kalimah-kalimah masdar ni. 3 je lagi. Siapa nak cari? Tabligh tadi saya dah sebut ibu. Tabligh dah sebut tadi. Tabligh menyampaikan. Betul. Takbir yang dah sebut jangan sebut lagi ibu. Yang dah sebut ibu Azhar, Cikgu Saiful dah sebut tadi dah semua. Takwil. Takwil bukan dengan K, dengan Hamzah. Takwil sebenarnya. Kak Mazlin ya. Takwil, bagus. Takwil, awwala yu'awwilu ta'wilan, maksudnya takwil ni menukar anggapan, macam itulah. Dia kita tak terjemah pun takwil ni, tapi kalau nak kata contohnya kita kata Allah Ta'ala, Quran Allah kata Allah Ta'ala yadullah kan, tangan Allah. Kita mentakwilkan tangan Allah tu maksudnya kekuatan Allah, itu maksudnya. Takrir mengulang, bagus. Cikgu Ibu Jusni, takrir maksudnya mengulang. Takrir mengulang. Ibu Murusa, takdir, bagus. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Betul, Masya Allah. Habis. Masya Allah Ibu Ayah. Jadi Ibu Ayah nak tanya sekarang ni, bila kita buka Haji Wahab dah sebut dah, Salih Tamim dah sebut. Ibu Ayah bila kita sebut masdar-masdar ni semua, Ibu Ayah nampak tak? Sekarang ni baru tak Ibu Ayah nampak kayanya bahasa Melayu ni dengan kalimah bahasa Arab. Nampak tak kayanya bahasa Melayu ni dengan kalimah-kalimah bahasa Arab? Dan Ibu nampak tak sekarang ni
ada hubung kait kita dengan negara Arab, asal Arab. Apa ni kita kata? Islamnya kita ni datang daripada orang Arab. Datang daripada ulama-ulama dari Arab yang datang bawa agama Islam kat kita ni. Nampak ibu ayah, Masya Allah, tabarakallah. Kita belajar bahasa macam ni, kita akan nampak. Kita akan nampak keindahan dia. Ibu ayah ya. Siapa sekarang ni tengah senyum? Senyum kenapa? Senyum kerana rasa kagum dengan bahasa Melayu kita ni. Saya sentiasa ibu ayah bila saya tengok ulama-ulama kita dulu hebat-hebat bahasanya kerana mereka menguasai bahasa Arab, dan bahasa Arab tu diterapkan pula dalam bahasa Melayu. Ibu ayah kalau nak faham kenapa orang Melayu ni kalau belajar bahasa Arab betul-betul dia boleh faham, dia boleh faham kerana paling kurang tak silap saya 3,000 kata teripatanya datang daripada bahasa Arab. Rupanya bila kita belajar macam ni, kita nampak, baru kita nampak, betul lah. Memang bahasa kita ni kaya dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Untung kita. Untuk wazan, tengok poin keempat. Semua masdar bagi wazan 2 hingga 9 tidak akan diberitahu dalam mana-mana kamus. Nampak tak ibu? Wazan masdar untuk 2 hingga 9 tak akan diberitahu. Anda perlu tahu sendiri melalui kaedah tadi. Jadi ibu ayah, kalau ibu ayah nak cari masdar ni, ya, ibu ayah kalau cari dalam kamus insya-Allah tak jumpa. Kalau nak tengok kamus kena cari mana ibu? Contoh kalau ibu nak cari perkataan jihad, untuk tengok kamus ibu kena terus cari perkataan jihad ke nak cari apa? Ibu ayah. Perkataan jihad, ibu ayah nak tengok kamus kena tengok terus cari jihad ke? Ataupun kena cari apa dulu? Keluarkan dulu dia punya kata dasar dia, huruf asas dia. Jim, ha dengan dal. Cari jim, ha, dal. Cari kat kamus akan bagi dia punya sulasi mujarrad dulu. Akan bagi sulasi mujarrad dia kalau ada. Kalau tak ada dia bagi yang paling biasa guna. Bab taf'il ke, bab if'al ke kan. Macam ibu yang nak cari jihad, nak cari pada fi'il madhi yang macam mana? Kita dah jumpa dah jim, ha, dal. Tapi kalau untuk tahu makna jihad, cari fi'il madhi yang jim, alif, ha, dal lah. Faham tak? Saya ulang balik. Huruf asalnya jim, ha, dal. Tapi kalau ibu ayah nak cari apa dia makna jihad, nak cari jim, ha, dal ke ataupun cari jim, alif, ha, dal? Cari jim, ha, dal dulu. Jim, ha, dal tu bawah dia akan cari. Dia akan buka. Tak tahu lah kamus dalam buku ni ada tak? Cuba cari ibu ayah. Dalam buku ni, cari jim, ha, dal ada tak? Mana tahu kalau rezeki kita jumpa, cuba cari sekejap. Dalam kamus huruf jim. Jadi jangan ibu ayah huruf jim ya, cari ya. Jumpa tak? Muka surat 87. Laju Masya Allah tu Haji Wahab 87. Laju Ibu Syamsinar ya. Muka surat 87 ibu yang kita cari 87. Nampak tak 87? Nampak? Jim hadal, tadi saya kata kalau ada sulasi mujarrad dia akan bagi sulasi mujarrad. Tapi sekarang ni rupanya sulasi mujarrad tak ada. Dia bagi bab yang paling biasa jumpa iaitu jahadah. Nampak tak? Ada tak bagi mujahadah situ? Ibu ayah. Ada tak bagi mujahadah? Perkataan mujahadah tak ada kan? Tak ada perkataan mujahadah, tak ada. Tapi macam mana kita tahu itu mujahadah tu? Kerana mujahadah ataupun jihad, masdarnya, fi'il madhinya adalah atas wazan fa'ala. Ibu Nurmal kenapa maaf ibu? Saya tak baca mesej tadi. Okey. Fa'ala. Jahada. Boleh ibu ya? Okey. Tertekan. Tak apa. Saya pun tak perasan apa yang ibu tekan tadi. Ibu laju semua. Okay, ibu ya. Okey. Boleh ibu ya semua nampak tak? Okey. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi poin nombor 4 tadi. Semua masdar bagi wazan 2 hingga 9 tidak akan diberitahu dalam mana-mana kamus. Masuklah kamus dalam buku ni. Anda perlu tahu sendiri melalui kaedah tadi. Jelas tak poin nombor 4 dengan contoh yang kita buat kat kamus tadi? Jelas tak ibu ayah? Faham tak? Okey, jadi ibu ayah janganlah pula. Okey, pasal tu kita kena tahu perkataan yang kita jumpa tu dia masdar ke? Kena tahu tu. Kemudian tengok apa huruf asal dia.
Dah tahu huruf asal baru cari dekat kamus. Cari dekat kamus pula, tengok pula fi'il madhi yang macam mana dia bagi. Kalau dia bagi sulasi mujarrad, maka di situ ada masdar. Akan disebutkan masdar. Tapi kalau diberikan atas wazan af'ala, dia bagi af'ala saja. Contohnya kalau tadi jim hada tadi, dia tak ada ajhada, yang ada biasa jumpa jahada. Maka jahada, dia tak bagi masdarnya. Kita kena tahu sendiri. Kan jahada yujahidu mujahadatan gitu ya. Okey, kita masuk poin kelima. Maksudnya malam ni kita belajar tajuknya kaedah 12 bahagian 2 lah, betul kan? Kaedah 12 bahagian 2 macam tu. Untuk wazan 1 fa'ain lam tadi lah. Fa'ain lam tadi, maksudnya wazan 1 huruf fa'ain lam yang mana kita boleh baca fa'ala, fa'ula ataupun fa'ila, 3 cara baca. Anda perlu dengar cara sebutan dan terus ingat saja. Jangan risau kerana kamus di bahagian 2 buku ini akan membantu anda. Macam tadi yang saya tunjuk tadi. Okey, jadi untuk wazan 1, jangan risau. Kamus akan beritahu masdarnya macam mana. Walau bagaimanapun, bukan semua masdar wazan 1 ini saya senaraikan dalam kamus. Maksudnya Ibu Ayah. Faham ya? Walau bagaimanapun, bukan semua masdar wazan pertama, wazan 1 saya senaraikan. Kenapa? Kerana kadang-kadang wazan masdarnya boleh jadi banyak. Dia fi'il madhinya sekian-sekian, mudhari' sekian-sekian, tapi masdarnya boleh jadi 2-3 bentuk masdarnya. Boleh buaya. Contoh macam dalam kamus, dalam mustawa 1 saya bagi zahaba yazhabu. Berapa masdar saya bagi buaya? Cuba tengok. Berapa masdar saya bagi pada zahaba yazhabu? Berapa masdar saya bagi? Itu contoh saja. Cuba tengok mustawa 1 yang ada buku mustawa 1, tengok nota 17. Ada berapa masdar yang saya bagi untuk zahaba yazhabu? Cuba Ibu komen, berapa? 2, betul Makcik Nurul Aini, Kak Hana, Ibu Zuluna semua ya. 2 saya bagi. Kenapa? Mesti ada sebab. Bayangkan kita belajar tu dah lama dah, mustawa 1, tiba-tiba hari ni baru faham. Oh, rupanya masdar untuk sulasi mujarrad, untuk wazan 1, rupanya boleh jadi lebih daripada 1. Tapi doktor bagi tahu, pengarang bagi tahu, walau bagaimanapun bukan semua masdar wazan 1 ini saya senaraikan dalam kamus. Maksudnya bukan semua masdar. Mungkin ambil masdar yang paling biasa kita jumpa saja. Begitu ya. Walaupun ada, tetapi tak disebut dalam Al-Quran, maka saya tak akan senaraikan di situ. Bagusnya buku ni dan kamus yang ada pada buku ini, kamus ringkas yang doktor buat, hanya masdar yang ada sebutan dalam Al-Quran saja. Kan saya kata mungkin masdarnya ada banyak. Tapi bukan semua masdar tu ada dalam Quran. Mungkin ada dalam bahasa Arab, tapi belum tentu ada dalam Quran. Jadi doktor akan memberikan yang dalam Quran sahaja. Yang ada dalam Al-Quran sahaja masdarnya. Dalam kamus ni lah. Ia bagi meringankan bebanan anda mengingat dan menghafal. Ibu ayah jangan risau, ibu ayah tak akan ingat, ibu ayah tak akan hafal, ingat je. Ibu ayah tak akan hafal tapi ingat saja. Betul ke Ustaz? Ingat saja. Ibu ayah ingat bukan hafal ya. Ingat bukan hafal. Ibu ayah hafal tak ayat hafal tak surah Yasin? Ibu ayah hafal tak surah Yasin semua? Hafal tak surah Yasin? Kalau hafal, alhamdulillah. Tapi ibu ayah hafal ke surah Yasin? Kita tak hafal kan? Kita baca pun kadang-kadang yang lupa kan? Tapi kalau saya baca ni, cuba ibu ayah sambung dekat rumah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum. Sambung? Kan? Fil fulkil mashhun. Ibu ayah hafal ke ayat tu? Hafal ke? Dah biasa baca dan ingat? Hafal ke ingat tadi tu? Ibu ayah hafal ke ingat? Beza bukan hafal. Ibu ayah ingat. Ingat. Pasal apa? Dah biasa baca. Macam ni lah ibu ayah. Bila dah biasa baca Quran, dah biasa tengok kamus, ibu ayah akan ingat, automatik ingat, insya-Allah. Kan? Ibu ayah bukan hafal pun lagu-lagu Hindustan masa muda dulu. Tak hafal, tapi dah biasa dengar.
kan? Syair to nahi gale hesi, kan? Ya, mak saya lah kata minat cerita tu. Kita pun Bobby ke apa ke cerita tu kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat zaman dulu ibu ya. Ada orang yang mempertikaikan apabila saya sebut perkataan menghafal. Itulah. Ada orang yang mempertikaikan bila saya sebut perkataan menghafal. Saudara, anda boleh mengelak daripada menghafal apabila sesuatu bahasa itu anda kerap mendengarnya. Bila kerap mendengarnya di mana-mana, hafallah jadinya. Ingatlah jadinya. Contohnya bahasa Inggeris. Anda tak perlu hafal verbal noun bagi fly ataupun flight. Sebab anda selalu mendengar dan membacanya di mana-mana. Dan akhirnya akan terhafal tanpa disedari. Jadi untuk bahasa Arab ini, saya ucapkan kepada anda selamat menghafal. Sekiranya anda memang ini macam fairly ni. Saya ucapkan kepada anda selamat menghafal. Pasal tu dah selamat menghafal tu dalam bracket. Sekiranya anda memang kurang membaca dan mendengar. Siapa suruh kurang baca, kurang dengar? Maka selamatlah menghafal. Maksudnya susahlah nak menghafalnya. Jadi kalau nak ingat, nak cepat ingat, walaupun tak hafal tapi boleh ingat benda tu, ibu ya, kena banyak baca Quran ni, kena banyak baca Quran, banyak dengar Quran, banyak ikuti pengajian, ulang-ulang pengajian, insya-Allah ibu ayah ya. Okey, insya-Allah. Jadi malam ni punya kelas, ibu ayah faham tak? Malam ni punya kelas sambungan kaedah terpilih ke-12 tadi. Faham tak poin-poin dia semua? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah ibu ayah. Dia ibu ayah belajar ni, kita bukan nak cepat habis tau. Kita belajar ni, belajar dengan tenang saja. Belajar dengan tenang. Ibu ayah kalau siapa yang baru join pengajian, tenang, tolong tenang, belajar balik daripada awal. Walaupun ibu ayah dah belajar dengan ustaz-ustaz lain, semua ibu ayah rasa ibu ayah dah faham, kena dengar balik. Tak percaya ibu ayah, cuba tanya ibu ayah yang dah biasa ni. Betul tak ibu ayah yang dah belajar sebelum ni, dah belajar lama bahasa Arab, dah belajar dekat tempat lain. Kalau ibu ayah nak belajar ini, ibu ayah kalau tak ikut dia punya tak ikut sistem, maksudnya tak ikut turutan, main skip-skip, ibu ayah lambat faham. Betul tak? Walaupun dah belajar lama sebelum ni, tapi kalau main skip-skip akan jadi lambat faham. Kita rasa faham dah. Sebenarnya ibu ayah tak faham. Betul tak? Sebelum ni kita rasa kita dah faham. Ramai kat sini ibu ayah ni, saya tahu ramai ni. Sebelum ni dia belajar macam-macam kaedah, dah rasa dah faham, rupanya tak faham pun. Kan, rupanya kita tak faham. Masalahnya kita ni orang Melayu ni, maaflah, kita belajar sikit bahasa lain, tahu sikit, baru dengar dhamir, baru belajar dhamir, baru belajar nama mubtada' khabar, jumlah. Semua yang tak tahu pun jumlah tu macam mana, mubtada' khabar tu macam mana, fa'il tu macam mana, tak tahu pun, baru dengar saja. Dengar dan hafal perkataan tu dah rasa tahu. Tapi bila kita belajar balik, rupanya ya Allah, aku ni memang tak tahu apa-apa rupanya. Betul tak ibu ayah? Nampak ibu yang istiqamah ni semua ni adalah ibu-ibu ayah yang belajar daripada zero ataupun dah ada asas, tapi belajar bersungguh, itu yang dapat istiqamah. Siapa yang belajar dan dia berasa tahu ni penyakit ibu ayah, berasa tahu ni penyakit. Bila ulang benda-benda macam ni, akan rasa alah mudah aja, ada ke baru belajar fi'il madhi semua ni. Ini memang saya minta maaf, memang tak kekal. Saya hanya nak yang kualiti saja ikuti pengajian. Pasal saya sungguh-sungguh ni. Saya sungguh-sungguh nak bantu ibu ayah. Tolong ibu ayah jaga kualiti dari segi kesungguhan ibu ayah dan salin nota-nota yang saya berikan, insya-Allah ibu ayah ya. Setakat ini saja. InsyaAllah ibu ayah, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Lepas ni kita baca surah Al-Mulk insya-Allah. Ibu ayah ya. Lepas ni kita baca surah Al-Mulk. Tutup majlis dulu insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ayah, jadi untuk kelas kita yang ini setakat ini saja dulu. Kita lihat seminit, lepas tu sambung balik insya-Allah surah Al-Mulk, siapa yang ada ke lapangan insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.